Kata Al-Imam Nawawi, mereka adalah mereka-mereka yang dihalau tadi adalah mereka-mereka yang Islam, tetapi tidak sempat bertaubat daripada banyak dosa-dosa besar yang dilakukan. Mereka-mereka yang dihalau tadi adalah di kalangan pemerintah-pemerintah Islam tetapi zalim. Ni hati-hati. Habis ketika mana habis ditimbang semua amalan, syaitan tak ditimbang. Itu beza jin dan syaitan. Beza jin dan syaitan. Jin ada yang jin ahli syurga, ada yang jin ahli neraka. Adapun syaitan kesemuanya neraka. Adapun malaikat kesemuanya syurga. Jin dan manusia ada yang jin syurga, ada yang manusia syurga. Ada yang jin neraka, ada yang manusia neraka. Wal-iyazubillah. Maksudnya ustaz masuk syurga nanti boleh sembang dengan jin? Boleh. Di dunia ni langsuir toyul macam tu je, hantu raya kan. Ni yang maru-maru tu lah, yang tuan-tuan duk sebut tu. Dalam syurga nanti maksudnya ada jin ahli syurga. Ya, ada jin ahli syurga. Nak kahwin boleh ustaz? Kahwin dengan jin di syurga. Tu pelik-pelik dah tu. Nak kahwin dengan jin pula kan. Dan tu tunggulah masuk syurga nanti kita akan tengok macam mana. Subhanallah. Habis selesai semua sekali, maka manusia menuju ke telaga Rasulullah. Dia panggil Haudun Nabi. Haudun Nabi, telaga Nabi bukan dalam syurga. Telaga Nabi di luar syurga. Ada ulama kata selepas sirat, ada ulama kata sebelum sirat. Nampaklah maklumat kita dapat malam ni. Haudun Nabi, telaga Nabi. Keluasan telaga Nabi ini Nabi sebut haudi masiratu syahrin. Lebar kali panjang telaga aku perjalanan sebulan dengan kenderaan. Zaman tu kuda. Perjalanan sebulan dengan unta ataupun kuda. Perjalanan sebulan. Dalam hadis lain Nabi sebut telaga aku seperti perjalanan daripada sekian ke sekian tempat. Daripada sekian ke sekian tempat. Hari ini ulama tengok dua tempat yang disebutkan oleh Rasulullah itu jaraknya 1000 kilometer. Dari Perlis ke Johor Bahru lebih kurang 1000 kilometer. Begitu panjangnya telaga rehat. Ini bukan dalam syurga lagi. Ini telaga Rasulullah luar syurga untuk rehat minum air. Warnanya lebih putih dari susu, lebih sejuk dari salji, lebih manis dari madu. Sedap. Takkan Nabi nak sebut teh ais madu? Tak ada. Kita zaman kita di Malaysia lah. Saya pusing lebih 30 buah negara lebih kurang. Malaysia paling mewah dengan makanan. Malaysia. Air ni kalau dia boleh campur Coca-Cola dengan madu, dengan teh, dia campur jadi air sampah. Macam-macam Malaysia ni. Nabi nak bagi tahu air di telaga aku itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada salji. Bilangan cawan yang ada di situ ka'ada di nujumis sama, sebanyak bilangan bintang di langit. Banyaknya, lebih daripada cukup. Untuk 1,000,000,000 bilion pun cukup. Kalau sebanyak bintang di langit. Bukan sebanyak bintang di langit, lebih banyak daripada bintang. Bilangan bintang di langit. Subhanallah. Tuan-tuan, selepas lama duduk di mahsyar, lama berdiri di mahsyar, letih berdiri di mahsyar, sehingga orang bukan Islam minta, wahai Allah, kalau nak sumbat kami dalam neraka pun kami mau, kami redha. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Disebabkan terlalu lama. Selepas lama itulah kita pergi ke haud, ke telaga Rasulullah, kita berehat.
Sepanjang berada di mahsyar, tiada siapa yang bersuara, kesemuanya ketakutan. Tiada seorang makhluk yang melemparkan senyuman kepada makhluk lain. Suasananya sunyi sepi. Macam ni. Sunyi, dia sunyi je suasana dia. Jadi bila pi telaga tu, Nabi kata, aku pun menunggu kalian di haud. Ana faratukum 'alal haud. Ana faratukum 'alal haud. Aku akan tunggu kalian di haud. Mimbari fil haud. Nabi kata, mimbar aku ada di haud. Mimbar aku ada di telaga itu. Mimbar mana? Mimbar yang dulu Nabi berkhutbah ketika hidup. Mimbar yang ada 3 anak tangga. Bukan yang hari ini. Yang hari ini yang moden punya. Dulu zaman Nabi, Nabi ada berkhutbah di atas mimbar. Mimbar itu dipindahkan ke haud. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Mimbar itu dipindahkan ke sana. Kita akan melihat mimbar itu nanti. Nabi tunggu di haud, di telaga itu. Wa ana faratukum 'alal haud. Orang yang paling awal sekali sampai di telaga itu adalah fuqara'ul muhajirin. Tuan-tuan, siapa yang paling mulia di kalangan umat Nabi Muhammad? Kita ni umat Nabi Muhammad 1444 tahun. Generasi mana paling mulia? Nabi jawab, generasi sahabat. Sahabat ada 140,000 lebih kurang. Siapakah yang paling mulia di kalangan sahabat? Muhajirin. Yang awal-awal sebar Islam dengan Nabi SAW. Muhajirin di Mekah. Muhajirin itulah yang paling awal sampai di telaga. Nabi telah pun tunggu. Waktu tu Nabi dah tunggu. Nabi pun cedok air. Nabi pun cedok air itu. Yang mana air itu ketika mana dia masuk ke dalam kerongkongan kita. Seperti mana malam ni tuan-tuan teguk air ni, tuan-tuan rasa air itu turun memenuhi perut. Begitulah di mahsyar, di telaga Rasulullah, di telaga Nabi. Bila tuan-tuan minum dengan cawan mewah itu, tuan-tuan akan rasa air itu di mulut tuan-tuan. Rasa, terima kasih Rasulullah. Terima kasih Rasulullah. Seronok tak tengok Nabi waktu tu? Hilang ayat. Tengok Nabi, hilang ayat. Speechless. Hilang perkataan. Kumpulan yang mulia, Nabi tetamukan dia. Rasulullah yang cedok. Nabi yang cedok, Nabi bubuh. Nabi bagi kat tangan dia. Rasulullah bagi sendiri. Kumpulan yang mulia, Nabi yang cedok, Nabi letak dalam cawan, Nabi bagi. Dah sila. Kita pun tengok Rasulullah. Rasulullah kan ni? Ana Rasulullah. Ana Rasulullah. Tuan bayang keadaan tuan-tuan ketika itu. Tiba-tiba tuan-tuan, ni yang tiba-tiba ni. Ni hadis sahih. Waktu tengah ramai datang tu, dah habis timbang ni. Tengah ramai datang, ada satu grup ni, 5-60 orang, malaikat rentak dia, tarik pergi ke belakang. Tuan-tuan agak-agak Nabi nampak tak? Nabi nampak. Tuan-tuan agak-agak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kata kepada malaikat yang merentap tarik umat dia di depan matanya, umat yang baru nak mendekati dia, nak minum air. Nabi kata, halumma, halumma ashabi. Itu umat aku. Bawa mai sini. Itu umat aku. Rasulullah memang sayang umat. Nabi kata, umat aku bawa ke sini. Umat aku bawa ke sini. Jangan tarik mereka. Lalu malaikat pun kata, ya Muhammad, wahai pesuruh Allah, innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka membuat banyak kemungkaran dan penipuan selepas daripada kamu. Innahum qad baddalu ba'dak. Ya Muhammad, kami diperintahkan oleh Allah untuk mengusir mereka seperti mana diusir binatang. Malu kita dengan Nabi. Waktu tu dah nampak Rasulullah. Waktu tu dah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyayang Rasulullah, Nabi panggil kita. Nabi kata, halumma. Halumma ni mai sini.
Umat aku tu jangan halau, umat aku tu jangan halau. Malaikat kata, wahai Muhammad, Allah arahkan kami halau. Sebab mereka melakukan banyak kemungkaran selepas kematian kamu. Kata Al-Imam Nawawi, mereka adalah mereka-mereka yang dihalau tadi adalah mereka-mereka yang Islam, tetapi tidak sempat bertaubat daripada banyak dosa-dosa besar yang dilakukan. Mereka-mereka yang dihalau tadi adalah di kalangan pemerintah-pemerintah Islam tetapi zalim. Ini hati-hati. Ada kuasa zalim, ada kuasa guna untuk sekat Islam. Hati-hati. Hari ini kita berkuasa, satu hari nanti tiada kuasa. Yang termasuk dalam kumpulan ini yang dihuraikan oleh para ulama, mereka yang diberikan kuasa Islam, diberikan kuasa tetapi menghalang Islam. Juga termasuk mereka yang menolong pemerintah yang zalim. Ni hak duk tepi-tepi ni. Ini disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Nawawi. Bukan perkataan saya baca aja malam ni. Bila malaikat kata, wahai Muhammad, mereka buat begini-begini, Nabi pun sebut suhqan, suhqa. Allahu Akbar. Kesian lah. Nabi kata, pergilah, ambil lah mereka, ambil. Tak apa, kalau macam tu ambil lah. Kalau begitu halaulah mereka. Kalau begitu halaulah mereka. Pergi. Pergi tuan-tuan. Habis kumpulan ni. Malu depan Nabi SAW. Sahabat tanya, ya Rasulullah, telaga ni kamu seorang ke semua Nabi ada? Nabi kata, semua Nabi ada. Telaga ini semua Rasul ada. Dan tiap-tiap Rasul ada umat yang datang minum di telaga masing-masing. Dan telaga yang paling besar, paling mewah, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ramai datang minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.